Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tetap puasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada benda nak cakap malam ni, tapi tak ada buat-buat, saya nak tulis. Cakap saja tadi mata pejam. Jadi kalau ada buat-buat tu tulis tu sedaplah sikit. Saya pun tak lupa lah apa yang saya nak cakap. Tapi tak ada buat-buat masjid ni. Jadi mungkin lepas ni elok sediakan satu buat-buat sini. Senang penceramah Ustaz datang nak tulis doa dah, nak tulis ayat Quran dah dan sebagainya. Jadi nampak huraian tu nampak huraian yang nak jelaskan. Nak tulis perkataan Arab, nak tulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mudah perbincangan kita Jadi bila tak ada tu saya nak bincang apa ni? Saya baca satu ayat Quran, saya gunakan lain, saya pun tak ingat dah ayat tu. Tuan-tuan pun tak ingat dah ayat Quran apa yang saya nak huraikan Allah SWT. Ada apa-apa soalan nak tanya? Apa-apa isu kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada panjang. Ada apa tu lagi? Datuk ada apa tu? Ada apa? Apa-apa perkara nak bincangkan? Bukan nak jawab sangat saja nak bincang. Ada tak? Perkara-perkara yang penting boleh sama-sama kita bincang malam ni. Allah SWT. Ada tak? Ya, silakan. Solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat ataupun solat sunat 4 rakaat Jadi solat sunat ni kadang-kadang disebut di dalam hadis 2 rakaat. Kadang-kadang disebut dalam hadis 4 rakaat. Misalnya qabliyah ada 2 rakaat, ada yang 4 rakaat Jadi soalan dia, kita nak buat 2 rakaat bagi salam, lepas tu sambung lagi 2 rakaat, ataupun kita nak buat 4 rakaat sekaligus tak perlu bagi salam dah. Jadi saya ingat dalam perkara ni yang eloknya kita buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam Itu yang saya rasa lebih baiklah berdasarkan kalau tengok dalam satu riwayat hadis salat sunat waktu malam tu, kalau tak silap saya disebut di dalam riwayat hadis salatul lail mathna mathna. Solat malam tu 2-2. Jadi 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam Jadi walaupun disebut 4 rakaat, katalah ba'diyah Jumaat 4 rakaat dari ba'diyah 4 rakaat ba'diyah Jumaat selepas solat fardu Jumaat itu solat sunat dia ada 4. Jadi kita nak buat 2 ataupun 4 terus. Maka mungkin lebih baik kita ambil 2 bagi salam, lepas itu kita sambung pula 2 rakaat bagi salam ataupun kita buat 2 sajalah biasanya kebanyakan kita buat 2 sajalah dan majoritinya tak buat pun pasal pagi berlatih dan sebagainya. Tak apalah, benda tu benda sunat dalam agama kita ni dia ada perkara wajib, dia ada perkara sunat. Maka keutamaan kita adalah kepada perkara-perkara yang wajib. Selepas daripada itu, kalau kita rajin, kita ada masa, barulah kita tambah dengan perkara-perkara sunat. Jadi sebab itu kita digalakkan al-ikthar minal ibadat, memperbanyakkan ibadat. Memperbanyakkan ibadat dalam erti kata memperbanyakkan ibadat sunat. Pasal dia tak wajib. Yang wajib ni sikit Yang wajib ni basic lah, basic. Maknanya kalau kita buat yang wajib ni pun dah okey lah, lepas tu sembahyang maghrib tak ada sunat qabliyah, tak ada sunat ba'diyah, okey lah tu Sagi sembahyang isyak pula tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, kita sembahyang isyak semata-mata 4 rakaat. Tahajud
pagi tak kuat, sembahyang subuh je. Okey lah tu. Kerana itu basic dia, fundamental dalam agama kita, jaga perkara yang wajib dulu. Bila dah selesai yang wajib, kita ada kelapangan masa, kita ada kesihatan yang baik, maka kita tambahlah dengan ibadat-ibadat sunat. Jadi bila kita lihat begini, maknanya agama kita ni agama yang simple. Agama kita ni agama yang mudah dalam kehidupan kita, kerana yang wajib itu sikit, yang sunat itu banyak. Bayangkan kalau yang wajib banyak, yang sunat sikit. Bayangkan kalau yang wajib banyak, yang sunat sikit. Mana kewajipan kita banyak, nak kena sembahyang sehari fardu 50 rakaat. Kan? Mula-mula Allah Ta'ala fardukan sembahyang sehari semalam 50 waktu. Ya, bayangkan. Maknanya wajib Allah fardukan 50 waktu. Tapi Allah Ta'ala buat sehingga menjadi 5 waktu. Jadi kita cuba bayangkan kalau sehari semalam 50 waktu, tak buat apa? Lepas 27 minit kena sembahyang pula. Lepas 27 minit sembahyang. Lepas 27 minit sembahyang. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita ni agama yang indah, agama yang elok, agama yang cantik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah redha bagi kamu sebagai agama Islam. Jadi itu asasnya lah dalam agama kita ini. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, mana ni? Tu imam ke imam? Di mana? Ada imam? Ada. Allahumma shalli ala Haji. Kok sama kita bincang ni? Dan kita tolong ambil buku warna putih dalam kitab Sirabi. Dekat tempat duduk belakang. Warna putih. Okay. Kalau kita bincang itulah, kita tak ada idea kan. Baik, kita ada bagi masa sikit. Malam ni saya nak bicarakan sikit satu perkara dalam agama kita, iaitu pemikiran liberal. Pemikiran liberal. Apakah itu pemikiran liberal? Ya, ini Selangor ke Polu? Selangor ke ya? Selangor. Baik. Kalau kita ingat masa khutbah Jumaat baru ni, apa tajuk khutbah Jumaat baru ni? Apa dia? Tajuk khutbah Jumaat baru ni adalah berkenaan dengan pluralisme, ya, pluralisme agama. Jadi dalam khutbah Jumaat itu disebut bahawa salah satu perkara yang perlu kita jaga adalah supaya kita tidak terlibat dengan pluralisme agama, ya, pluralisme agama. Dan pluralisme agama ini adalah salah satu cabang daripada cabang pemikiran liberal. Salah satu cabang daripada pemikiran liberal, ya. Sebab dalam pluralisme agama ini, dia berkeyakinan bahawa semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama dari sudut kebenaran. Ya, semua agama sama dari sudut kebenaran. Kalau kata semua agama sama
dari sudut nak ajak buat baik, itu tak ada masalah. Sebab semua agama mengajak kepada kebaikan. Cuma dalam pluralisme agama ni, dia mengajak kepada keyakinan bahawa semua agama adalah sama dari sudut kebenaran. Maknanya kalau tanya agama Islam benar, ya, agama Islam adalah agama yang benar. Kalau kata tanya agama Sikh benar atau tidak, ya, agama Sikh adalah agama yang benar. Kalau kita tanya agama Hindu benar atau tidak, ya, agama Hindu adalah benar. Semua agama benar belaka. Semua agama benar belaka. Salah atau betul? Pasti buat salah. Dalam agama kita percaya kepada agama yang satu, monoteism. Kita ni monoteism, kepercayaan kepada satu Tuhan. Manakala agama-agama yang lain secara asasnya ialah polytheism, percaya kepada banyak Tuhan, percaya kepada banyak Tuhan. Liberal lah, liberal lah. Betul lah. Betul lah. Tak, siapa nak lagi? Kita nak bincang sikit. Harga dia bukan itu. Yang putih. Yang putih. Yang kotak putih. Yang baju putih bukan. Banyak yang buat. Jadi liberal, payah dia tak tulis payah lupa. Liberal pluralisme agama dia percaya kepada banyak kebenaran. Kebenaran agama itu pelbagai, jadi tidak terhad kepada satu-satu agama. Jadi ini bercanggah dengan nas Al-Quran Al-Karim. Bercanggah dengan nas Al-Quran Al-Karim, di mana nas Al-Quran menyatakan bahawa inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi tak jaga isteri. Siapa nak ambil, nanti bayar ke saya $20 semua. Saya nak sebutkan tentang masalah liberal, contoh-contoh pemikiran liberal. Jadi pluralisme itu adalah salah satu cabang daripada pemikiran liberal. Salah satu cabang daripada pemikiran liberal, yang liberal yang bertentangan dengan agama Islam. Kalau kita kata liberal yang tidak bertentangan tu tak apalah. Liberal yang tidak bertentangan, misalnya dalam kalau siapa sini yang mengajar, kita dalam dunia pendidikan, salah satu dalam falsafah pendidikan negara tu nak melahirkan pelajar yang liberal. Nak melahirkan pelajar yang liberal, itu tak ada masalah. Itu liberal yang tidak bertentangan dengan agama kita. Tapi liberal yang jadi masalah sehingga difatwakan, sehingga disebut dalam khutbah Jumaat pluralisme itu salah satu daripada liberal itu maknanya liberal yang bertentangan dengan agama kita. Allahumma shalli ala. Baik, dan benih pemikiran liberal dalam Islam ni dia bermula dengan gerakan anti hadis. Bermula dengan gerakan anti hadis, Kerana anti hadis ni dia satu aliran, satu gerakan menolak riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan tolak Nabi. Kalau tolak Nabi itu dia tak jadi Islam lah. Kalau ada orang tolak Nabi, tolak Nabi maknanya tolak rukun iman. Itu
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anti hadis ni dia menolak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ketidakpercayaan kepada para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak percaya kepada ulama. Jadi tidak percaya kepada ulama itu tidaklah menafikan rukun iman. Ada tak rukun iman percaya kepada ulama? Ada rukun iman ada? Nah kan? Ada tak percaya kepada ulama? Ada tak? Ada kan? Ada tak? Jadi menafikan riwayat hadis bukan tidak percaya kepada Nabi, tapi tidak percaya kepada ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Maknanya tidak percaya kepada Imam Bukhari, tidak percaya kepada Imam Muslim, tidak percaya kepada Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i dan sebagainya yang menyatakan bahawa ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bezanya. Bezanya. Kalau kita tolak hadis tu pasal tak percaya Nabi Muhammad, itu dah terkeluar daripada Islam. Habis tidak percaya kepada riwayat hadis kerana tidak siqah, tidak percaya kepada ulama, itu belum terkeluar daripada Islam. Belum terkeluar daripada Islam. Jadi sebab itu orang yang kata ada pemikiran anti hadis ni pun apabila meninggal dunia masih lagi dikuburkan di perkuburan orang Islam, masih lagi dikira sebagai seorang Islam. Tapi cara faham macam itu adalah cara faham yang salah lah, yang tidak betul lah. Kerana nak sabitkan bahawa itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ulama-ulama kaji, tengok orang ni betul tak betul, ingatan dia kuat ataupun tidak, dia ni pernah menipu ataupun tidak, satu-satu dikaji. Itu disebut sebagai ilmu rijal tentang periwayat hadis. Jadi dia detailkan periwayat hadis itu. Ada ditulis bagaimana setiap periwayat itu, tarikh lahir mereka, tarikh mati mereka, mereka mengaji mana, siapa guru mereka, mereka ambil hadis dengan siapa dan sebagainya, detail satu-satu. Jadi pemikiran liberal ini dia bermula daripada gerakan anti hadis. Maka idea besar dalam gerakan ini ialah penolakan terhadap riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada riwayat hadis palsu, riwayat dhaif, bahkan riwayat hadis yang sahih. Jadi salah satu puncanya tidak percaya kepada ulama. Yang keduanya kerana dalam riwayat hadis itu ada hadis-hadis yang palsu, ada hadis-hadis yang palsu. Jadi sebab itulah mereka tolak riwayat hadis kerana ada hadis yang palsu. Baik, kalau kita katakan logik akalnya, kita tolak hadis palsu kerana ada hadis, kita tolak hadis Nabi, riwayat hadis Nabi kerana ada hadis palsu. Idea dia, kenapa tolak hadis Nabi, riwayat hadis Nabi, kerana ada hadis palsu. Ada hadis palsu. Jadi logiknya ni duit berapa? RM2. Saya tunjuk awal katalah tuan-tuan bawa duit RM50, dalam poket masing-masing ada RM50, ada RM10, ada RM20. Kata bawa duit, tiba-tiba tu imam beritahu, tuan-tuan, kita dapat berita daripada Bank Negara Malaysia bahawa ada duit palsu RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 di pasaran. Ada duit palsu, telah dapat dikesan sedikit duit palsu. Tuan-tuan pun tengok ada RM1, ada RM50,
buang ke simpan. Pasal apa simpan? Takut sayang. Tapi ada duit palsu ni, boleh jadi duit tu palsu. Duit yang ada dalam poket tu boleh jadi palsu. Tak yakin lagi. Maksud saya ialah kita tak akan buang duit walaupun berita kata ada duit palsu. Kita pastikan dulu mana duit palsu tu, yang mana palsu, baru kita buang. Baru kita buang. Jadi hadis yang betul ada hadis palsu. Bila ada hadis palsu, adakah kita nak tolak semua hadis palsu ataupun kita pastikan dulu yang mana satu palsu? Tolak semua kan? Pastikan dulu. Pastikan dulu. Pastikan, oh ni hadis palsu. Betul. Ulama mana? Oh ni semua banyak ulama kata hadis palsu. Kita tolak lah hadis tu. Sebagaimana duit ni, ada duit palsu betul. Tapi kita tak akan buang duit kita semata-mata ada duit palsu di pasaran. Kita pastikan dulu mana duit palsu, barulah kita buang. Maka begitulah riwayat hadis. Walaupun ada hadis palsu, pastikan dulu, semak dulu mana hadis palsunya, baru kita tolak hadis palsu tersebut. Jadi kalau gerakan inti hadis ya, salah satu asas dia ialah kerana ada hadis palsu, kita tolak semua hadis. Riwayat hadis kita tolak. Jadi itu satu pemikiran yang salah. Kecuali kalau dia sanggup lah tolak semua duitnya. Kalau dia sanggup buat duit ada 300,000, kita bagi tahu ada duit palsu, dia kata tak apa lah, saya buang semua lah duit saya 300,000 tu. Kalau macam tu okey lah, tak apa lah. Kan? Kalau sanggup macam tu, mana pemikiran dia memang macam tu, semata-mata dapat palsunya terus buang semua. Jadi kita tak akan, logik akal kita, fitrah manusia, dia tak akan buat duit semata-mata adanya beberapa keping duit palsu di pasaran. Dia akan buang yang palsu saja. Maka begitulah kita nak kena tapis hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Jadi para ulama telah menyaring mana satu yang sahih, mana satu yang palsu. Ya, mana satu yang sahih, mana satu yang palsu. Contoh yang palsunya misalnya al-barijah lima ukilala, buah teruk bagi apa yang kita niatkan. Buah teruk bagi apa yang kita niatkan. Kalau niat nak jadi sehat, makan buah teruk jadi sehat. Kalau niat nak jadi kaya, makan buah teruk jadi kaya. Kalau nak jadi gagah balik macam umur masa 25, 30, sekarang 73. 78, 68, 68. Nak patah balik jadi 33 ni kan, makan buah teruk jadi muda balik macam 38. Gagah kan. Masa tu nak kata macam mana orang kan. Jadi tuan-tuan, buah teruk bagi apa yang niat. Kita lihat apa? Hadis Nabi, dikatakan hadis Nabi. Apabila ulama-ulama semak, rupanya hadis itu direka cipta oleh seorang penjual buah teruk. Dia nak bagi buah teruk dia laku, maka dia bagi tahu hadis Nabi menyatakan al-bazijah lima ukilalah. Buah teruk tu bagi apa yang niatkan. Jadi maknanya masalahnya dia berdusta atas nama Nabi, satu. Yang kedua, kalau orang percaya itu hadis Nabi, makan buah teruk tapi tak sihat, orang akan kata Nabi berdusta. Orang akan kata Nabi berdusta. Sedangkan Nabi tak kata macam tu. Ini nak jaga kesucian, kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak akan berdusta sama sekali. Kalau Nabi Muhammad sebut satu perkara betul, maka pasti akan berlaku macam itu. Ya? Jadi sekarang buah teruk itu tidak disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita percaya itu hadis Nabi, kita pun makan, tiba-tiba tak jadi sebagaimana kita niatkan, kemungkinan dalam perasaan kita katakan Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta. Ini bahayanya hadis palsu ni. Jadi ulama mengkaji dan ulama menyatakan itu adalah hadis palsu. Ada lagi hadis yang lain yang sahih. Ada hadis wallahu a'lam, hadis tentang minum kopi, qahwa, minum kopi. Malaikat minta ampun kepada seseorang yang minum kopi. Wa innal malaikata la tastaghfiru li syaribil qahwati. Malaikat akan minta ampun kepada Allah untuk orang yang minum kopi. Madamat rihul qahwati fi famihi, selagi mana bau kopi itu ada di mulut dia. Sekarang kopi ya? Suka alhamdulillah. Suka minum kopi. Espresso ke apa Starbucks ke kopi dalam tu. Jadi kalau tuan suka minum kopi, kalau tengok hadis ni, alhamdulillah. Selagi mana bau kopi itu ada di mulut, malaikat akan istighfar untuk kita. Kita tak payah istighfar, malaikat istighfar. Kan? Kali bapaknya minum sampai sejawat macam ada 10 jawat. Kalau dia bau kopi. Saya pun suka juga minum kopi. Minum kopi, jenis kopi lah, Nescafe dan sebagainya. Bukan kata bau mulut, kencing bau kopi ni. Jadi bila baca hadis ini, ya Allah, seronoknya malaikat minta ampun. Tapi adakah hadis benar? Adakah hadis benar? Rupa-rupanya hadis itu palsu. Hadis itu palsu. Nak minum je lah. Tak ada masalah, halal, harus. Tapi nak kaitkan dengan Nabi suruh minum, Nabi sebut kelebihan kopi itu satu perkara yang tidak pasti kebenarannya. Bahkan ulama menyatakan palsu. Itu kita nak kena jaga. Jadi oleh kerana ada hadis palsu yang seperti tadi, orang yang inti hadis dia menolak. Tapi sepatutnya dia kawal tolak hadis yang palsu saja, bukan tolak semua riwayat hadisnya. Jadi liberal ini dia bermula antara yang lain bermula daripada gerakan anti hadis. Kemudian pemikiran liberal diteruskan dengan idea pluralisme agama. Diteruskan dengan idea pluralisme agama yang khutbah baru ni lah, yaitu konsep pluralisme agama bermaksud semua agama sama sahaja di sisi Tuhan dalam aspek akidah. Pluralisme agama maksudnya semua agama sama kebenaran di sisi Tuhan. Kalau pluralisme agama dalam maksud kepelbagaian agama, yang itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah, itu memang Islam mengiktiraf kepelbagaian agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Itu konsepnya. Tapi pluralisme agama ini kepelbagaian agama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi sebab itu bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berkompromi dalam soal ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak kompromi dalam soal ibadat dan mereka menawarkan kepada Nabi, Arab Quraisy tawarkan kepada Nabi, 1 tahun kita sembah Allah, tahun depan kita sembah patung berhala. Ataupun setengah riwayat kata, hari ini kita sembah Allah Ta'ala, esok kita sembah patung berhala, lusa kita sembah Allah, bulan kita sembah patung berhala. Gitulah. Sehari ataupun setahun-setahun, setahun-setahun ataupun sehari-sehari. Maknanya nak kompromi. Muhammad, kami sanggup sembah Allah Ta'ala, sembahyang dan sebagainya, tapi bila sampai giliran kami, kamu sembah pula patung berhala kami. Jadi maknanya dia nak kompromi.
Dia nak kompromi pluralisme agama. Semua agama benar, sembah Allah pun benar, sembah batu pun benar. Jadi pluralisme agama tu sudah ada ideanya pada zaman Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, sampai habis. Katakanlah wahai orang kafir, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Kamu tak sembah apa aku sembah, aku pun tak akan sembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Jadi maknanya Nabi SAW menolak tawaran kompromi itu. Tak boleh keluar semua agama itu tak boleh. Jadi itu dalilnya. Yang kedua, dalil yang lain, Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yarda li'ibadihi kufra. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha kekufuran bagi hamba-hamba. Agama yang lain itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak redha. Allah tak redha. Jadi bila Allah tak redha, maka kita pun tak redha. Tapi hidup macam biasa, hidup aman. Karena kebebasan agama itu dijamin dalam Quran. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Kamu nak buat gereja, silakan. Nak buat kuil, silakan. Kamu nak pecahkan buah kelapa, silakan. Nak bawa agama ini, silakan. Itu agama kamu, beramallah dengan agama kamu. Itu kebebasan itu dijamin di dalam Al-Quran Karim. Tapi dari sudut i'tiqad, keyakinan, hanya Islam agama yang sama juga. Kalau kita tanya orang agama Hindu, tanya orang agama Hindu, agak-agak dia yakin tak agama Hindu benar? Logiknya, adatnya sudah tentu dia yakin agama Hindu benar. Islam benar tak? Kalau tanya orang agama Hindu, Islam benar tak? Jangan dia kata Islam tak benar. Fitrah manusia kecuali dia ada pluralisme agama, dia kan kita semua sama ya. Tapi kalau dia Hindu yang tulir, hanya Hindu yang benar, Kristian tak benar, Islam tak benar. Kalau kita tanya orang agama Buddha pun lebih kurang sama, hanya jawabannya main peluk. Buddha yang benar, agama dia tak benar, Islam pun tak benar. Itu fitrah ya. Tapi itu keyakinan masing-masing. Mana jagalah keyakinan masing-masing juga. Jangan melampaui batas je lah. Jangan robohkan masjid, jangan robohkan gereja. Jadi kita pun sama keyakinan kita, kebebasan beragama, tetapi dalam lubuk hati kita hanya Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Dan kemudian daripada idea pluralisme agama ni, dia bawa pula kepada peringkat bahawa agama adalah urusan peribadi. Agama adalah urusan peribadi. Jadi maknanya pihak berkuasa tak boleh kacau. Pihak berkuasa tak boleh kacau lah. Hanya saya nak buat apa, nak semayang dalam undang-undang kan ada, kalau tak semayang Jumaat boleh ditangkap, kawal. Kalau tak puasa bulan Ramadan boleh ditangkap. Tapi kalau pluralisme agama ni dia tak mau mengundang. Jangan kacau lah, orang tu nak puasa, nak puasa sudah. Dia dianggap pribadi masing-masing, pribadi masing-masing. Dan daripada pluralisme agama ni Pak, sampai kepada peringkat dia akan melanggar ketetapan hukum syarak. Melanggar ketetapan hukum syarak, iaitu akan wujudnya pernikahan sidang agama. Pernikahan sidang agama maknanya nak kahwin
perlu masuk Islam. Lelaki itu tak perlu masuk Islam. Sekali kahwin di masjid dengan tu imam atau khatib, sekali kahwin di gereja dengan padri. Dia itu silap agama. Pasal apa? Semua agama benar. Semua agama benar. Ini adalah pemikiran liberal. Pemikiran. Jadi kesannya kita akan lihatlah maknanya suami beragama Kristian, isterinya Islam, anak tu yang jadi apa? Islam ke Kristian? Pilihan sendiri. Anak-anak tak boleh dididik dengan mana-mana agama sampai yang umurnya 18 tahun, barulah dia buat pilihan dia nak jadi Islam atau dia nak jadi Kristian. Jadi dia pun didik mana kadang bawa pergi masjid, kadang bawa pergi gereja. Jadi dia jadi cacat Allah. Ini adalah pemikiran liberal. Pemikiran liberal, dan liberal itulah akan munculnya pluralisme agama. Dia cara halus, dia bukan cara kasar, bukan cara menggibur dan sebagainya, tapi dia main intelektual kita. Dia main pemikiran kita. Dia bawa nas-nas tu, bawa. Sebab kalau kita kahwin silang agama ni, kalau tengok penghujaan dia, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kamu lelaki Islam bernikah dengan wanita kafir. Jangan kita lelaki Islam dengan menikah dengan wanita kafir. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Hamba wanita yang beriman khairun, lebih baik daripada wanita kafir. Perkataan khairun, kalau tengok perkataan khairun itu lebih baik, maknanya dua-dua tu baik lah. Kopi lebih baik dari minum. Kopi baik tak? Ayat kopi lebih baik dari minum. Kopi baik tak? Minum baik tak? Cuma kopi lebih baik, contohlah kan. Jadi dalam Quran kata wanita, hamba wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Maknanya dua-dua baik. Dua-dua tu baik. Cuma yang lebih baik wanita yang beriman. Maknanya boleh tak kahwin? Boleh tak kahwin beza agama? Kalau ikut ayat zahir itu, boleh kahwin kan? Beza agama boleh baik, cuma lebih baik wanita beriman. Dia tak kait dengan nama-nama lah. Pasal riwayat hadis tu semuanya ditolak. Pas dia mula bilang anti hadis, tolaklah riwayat-riwayat. Tak dipakai lah. Yang Nabi buat tu pasal riwayat Nabi tak tahu. Itu contoh lah contoh Jadi itu yang bahayanya. Nantilah kita tengok, kita sambung nanti. Kalau ada masalah pemikiran liberal, pemikiran liberal dalam kalangan Islam. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.